untuk mari mengajar, mari muzakarah di pagi limu-limu ni. Tak lain tak bukan untuk nak mengakakkan taraf kita, nak mengakakkan ketekunan kita di dalam hati, supaya Nabi kita sana itu mengingati Allah semata-mata. Apa saja kita boleh berjumpa di dalam hari-hari tak kira di atas nasib, tidak kira di atas pekerjaan, tak ada kira di atas cari-cari rezeki. Semua segala sana itu kita kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Lepas tu di pagi 5 ni, alhamdulillah, hari ni boleh mari muzakarah berkenaan dengan untuk nak membinakan keluarga Santosa panggil. Lalu tu sedang dihormati sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk ni secara berpasang-pasang. Samalah juga dengan kejadian manusia. Allah jadikannya secara berpasang-pasang adalah lelaki dan ada perempuan. Kemudian Allah menentukan peraturan untuk mereka hidup secara berpasangan supaya lahir kesantosaan dan kebahagiaan di dalam hidup, iaitu dengan cara berkeluarga melalui proses perkahwinan atau pernikahan, di mana daripada perkahwinan atau pernikahan itu terbentuklah sebuah keluarga kecil-kecil. Kemudian keluarga itu berubah menjadi keluarga besar apabila lahirnya anak dan terus kepada cucu, cicit, cocok dan sebagainya. Sudah menghormati sekalian, keluarga adalah salah satu unit ataupun satu nuai masyarakat yang kecil-kecil. Ia merupakan salah satu institusi masyarakat yang sangat penting, kerana ia boleh menentukan bentuk-bentuk ia boleh menentukan bentuk masyarakat. Masyarakat akan jadi baik ataupun buruk terhenti di atas peranan keluarga. Ni dia ayat semua dah. Seluruh dunia dia ambil pahaman dah, kata dunia ni nak senang tak senang ataupun masyarakat kecil-kecil jangan naik masyarakat ke besar sampai jadi daerah ataupun dia di ampa mulai daripada kampung kecil-kecil. Lepas tu pakak duduk, pakak menikah, kahwin, pakak beranak, kau menambah keluarga, umur daripada sebuah rumah jadi 2-3 buah rumah. Naik mari sampai puluh-puluh buah rumah jadi sebuah kampung. Banyak pada tu saat itu jadi sebuah mukim. Iaitu satu tambun. Banyak-banyak tambun jadi daerah, iaitu sebuah ampa. Banyak-banyak ampa satu wilayah. Dan semua wilayah satu jadi negara. Tiap-tiap wilayah saat itu dia menjadikan kata jadi part, jadi bahagian-bahagian. Bahagian barat, bahagian timur, bahagian naik jatuh. Menjadi satu wilayah. Dan tiap-tiap wilayah dia jadi satu suku-suku panggil. Mana-mana ASEAN, Eropah ataupun Europe ataupun telah bagi dunia saat itu. Itulah. Tetapi di dalam masyarakat saat itu penting utama sekali ialah keluarga. Ialah keluarga. Di dalam keluarga inilah sudah pengajar mati sekalian, sebagai nak menentukan kampung halaman nak selamat ialah daripada keluarga kecil-kecil.
Kalau ada kita isih molek pakatan molek di dalam keluarga, keluarga yang bersih hati dengan Allah SWT dan bersih hati dalam pekerjaan, tak ada kira lah dari segi mana, tak ada kira. Lalu itulah sedang mengajar mati sekalian. Kita marilah sama-sama muzakarah di pagi limu-limu ni. Kita nak buat belah mana nak di dunia ni selamat sentosa. Kalau kira dah satu keluarga, satu kampung sebagaimana jadi satu keluarga, duduk pakat dengan baik, duduk pakat dengan baik dan pakat-pakat membinakan kemajuan, menjagakan agama al-Islam bersebar di seluruh dunia. Seperti mana di tempat kita sedang menghormati sekalian, daripada seorang botol membuat berbagai-bagai upacara untuk nak meningkatkan, nak memajukan di segi ilmiah dan di segi kedudukan tiap-tiap segi. Dari itu mengadakan pusat pentadbiran ni sebagai satu pusat untuk nak menghiaskan selatan Thai kita nak menjadi selatan aman damai. Selatan aman damai, nak boleh aman damai saat itu, nak boleh selamat sepenuh, mari daripada keluarga kecil-kecil. Lalu tu tiap-tiap kampung, pihak kerajaan pun baik nak mengangkat taraf, pihak rakyat pun baik nak mengangkat taraf, nak duduk selamat sempurna. Itu bererti kata nak huduh, nak molek ni, terhenti di atas peranan keluarga. Jika keluarga itu aman sentosa, ia boleh melahirkan anggota yang bersikap baik, berakhlak mulia, mengenali tugas dan tanggungjawab. Lataran itu membinakan keluarga adalah sesuatu perkara yang ditututi dan diperintahkan utama sekali ialah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana terdapat beberapa matlamat penting di antaranya. Ialah pertama, dapat menyahutkan perintah Allah. Kita cek tengok di dalam keluarga kita tu balas mana weh? Duduk taat pada Allah dak semua daripada ayah, bona, anak. Ni. Keluarga nak bahagia utama sekali menyahutkan perintah Allah. Ni. Mana kata terima perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'un. Rawah Bukhari. Maksud wahai pemuda belia, siapa-siapa di kalangan kamu mampu, maka hendaklah ia berkahwin. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya itu adalah perisai mageh, penahanan nafsu. Untuk nak jaga nafsu ni utama Sebab tu suruh menikah kahwin saat itu, nak lepas daripada penyakit zina, penyakit karuk, penyakit buruk. Lalu tu kita ada proses, ada tempat ada keraka ataupun ada cara-cara untuk nak menyelamatkan keluarga bahagia. Hendaklah ia berpuasa. Kalau tak boleh nak menikah kahwin, tak siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya itu adalah perisai penahanan nafsu baginya.
Jadi melalui berkeluarga seorang hamba boleh menunaikan perintah Allah. Orang menikah kahwin ni kita boleh tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu suruh menikah, suruh kahwin. Di antara laki-laki dan perempuan. Bukan duk suruh menikah kahwin di antara betina sama betina, jantan sama jantan. Tak ada dalam hukum Islam. Beringat deh, jaga anak cucu kita. Takut nak jadi tiru-tiru apa ni? Tiru-tiru web bahasa asing. Berbagai-bagai. Setengah-setengah daripada setengah tak say belaki sampai ketua. Belaki nampak susah. Kenapa? Kerana tengok contoh teladan yang tak baik. Banyak sebut-sebut teh. Menikah bercerai, balik jantan pun belaki. Balik jantan pun menikah kahwin. Bini. Balik betina pun bercerai, pergi cari tok lelaki, kata pindah. Lepas sore. Hak ni duk wayak kata, hak demo tak ada planning kan. Ataupun tidak buat perencanaan kita saat itu, balah mana. Berbagai-bagai kejadian. Lalu tu di sini, kita kena faham. Kita nak menikah kahwin ni mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Seorang hamba boleh menunaikan perintah Allah, boleh mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh menyahutkan beberapa perintah Allah, terutama di dalam hal-hal yang berhubung dengan kehidupan suami isteri. Boleh menunaikan tanggungjawab sebagai seorang ayah dan ibu. Ni nak ayat yang pertama sekali, kepentingan untuk nak jadi keluarga bahagia, keluarga santosa. Sebagai tanggungjawab sebagai ayah dan ibu dan dapat mendidikkan anak, setiap anggota keluarga masing-masing dapat menunaikan tanggungjawab yang selaku salah satu ibadat. Maka di sana akan lahirlah keharmoni dan kesentosaan keluarga serta mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mula-mula. Yang kedua, keluarga nak dapat santosa saat itu, ialah yang kedua, berkeluarga dapat melahirkan ketenangan jiwa. Saat ni turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, untuk ketenangan jiwa. Bismillah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. Maksudnya, dialah yang telah menjadikan kamu semua daripada hakikat diri yang satu, dan ia mengadakan daripada hakikat diri itu pasangannya, diri suami isteri, untuk bersenang hati dan bermesra antara satu sama lain. Falamma tawasyaha hamalan khafifa famarrat bihi falamma asqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lalakunanna minasyakirin. Di dalam surah Al-A'raf ayat ayat 189. Maksudnya, maka setelah suami mencampuri bersetubuh isterinya, mengandunglah ia secara rengeh-rengeh dan berlalulah masanya. Dengan lama kelamaan, kemudian apabila ia banyak bulan,
duk mengandung saat itu dan berasa bimbang. Berdoalah suami isteri itu kepada Tuhan mereka dengan berkata, sesungguhnya jika Engkau, wahai Tuhan kami, mengerniakan kami nikmat yang baik, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Dia dah. Yang ketiga, berkasih saya bermah mesra. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dalam surah Ar-Rum ayat 21. Maksudnya dan di antara tanda-tandanya yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum laki-laki, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan berhidup mesra dengannya. Dan ia jadikan perasaan kasih sayang dan belah kasih antara kamu. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang yang berfikir. Apabila suami isteri merasa bahagia dengan hidup bersama dalam suasana tenteram dan keadaan jiwa yang tenang, maka anak-anak jugalah akan terbesar di dalam keadaan begitu cara, akan merasai nikmat kasih sayang. Anak pun berserah ratik kalau kita duduk dengan pakatan suami isteri duduk molek sana itu deh. Menjadi contoh teladan bagi anak-anak dan cucu cicit cocok. Akan merasai nikmat kasih sayang juga. Menikmati ketenangan jiwa. Di waktu yang sama ialah boleh melahirkan pemikiran yang waras dan cergah, jauh daripada gelusah dan penyakit jiwa yang boleh merosakkan kepribadian seseorang. Jangan dia buat mikir banyak. Semua kita tahu qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. We tahu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan makhluk menjadi dunia ni dan berbagai-bagai pokok kayu kaya, menjadikan lembu kubah kami dan binatang-binatang yang lain lagi dalam laut, ada dengan ikan sutung, ada cukup lekat dengan remih, dengan apa, dengan etok. Etok dia mau tak dengar, tak kenal dah lah ni. Lokal, kepoh. Ni jenis-jenis dia saja ni. Kepoh, lokal, etok. Lepas tu gapo lagi tak kena duduk orang tepi laut je tahu. Bila-bila so. Makin-makin ni untuk manusia. Ada yang halal, ada yang haram. Makin ni saat itu, Tuhan belah bagi siap dah, tetap dah hukum hakam. Hak mana boleh makan, hak mana tak boleh makan. Tetapi kita ada buat sebahah. Buat tasabuh, buat sebahah panggil. Hak tak boleh makan, hantar apa, boleh makan, nak makan juga. Benar Tuhan larang seperti mana duduk dua negeri. Dalam air boleh duduk, atas darat boleh duduk. Hak ni tak boleh makan. Tidak. Banyaklah benda-benda hak tak boleh makan. Diharamkan oleh hukum-hukum syarak. Hukum syarak ialah hukum daripada Allah SWT, daripada Al-Quran Al-Karim dan hadis. Jangan dia buat senda-senda mai. Oh, hak tu pun tak boleh, hak ni pun tak boleh, mana nak makan apa? Yang jadi. Banyak tu dia jadi gitu. Orang panggil kufur nikmat, panggil sini. Ataupun jatuh, kadang-kadang jatuh dengan syirik kecil, orang panggil. Hak ni patut beringat. Sekali dengan ayah mak patut beringat. Ayah mak pun manusia sepada demo juga. Dan demo supaya bakal. Dia kena berjalan turut hukum hakam, hukum syarak. Tak ada kira kata perekat mana. Kena berjalan turut hukum syarak ni lah. Kerana hukum ni untuk manusia yang beriman.
yang beramal soleh. Untuk manusia semua hukum Al-Quran itu untuk manusia semua. Manusia ada yang taat pada Allah, ada yang tidak taat pada Allah. Lalu tu kita tak sewi masuk dalam gulungan orang tak taat pada Allah. Kita nak duduk dalam gulungan orang selalu bertaat pada Allah, kita berjalanlah turut hukum hakam. Cara nak buat ibadat kena sabar banyak-banyak. Sebab saat ni orang tu pun tak boleh makan, hak ni pun tak boleh buat. Tidak. Bertekahnya panggil. Hak orang lari, Tuhan lari tu hak bahaya belaka. Untuk nak menyelamatkan diri kita. Untuk nak membersih diri kita. Makan benda yang halal. Jangan duk makan benda subhat dan benda tak halal. Benda haram. Dia bersakut paut, berkait dia habis. Dalam keluarga dia kena ada tiap-tiap ilmu. Utama sekali ngaji ilmu hukum syarak. Kena ngaji cara-cara hukum syarak. Sah batal, haram halal, makruh, haruh. Itu dia. Dan wajib. Kita ni makan siap-siap dah comel lot ni. Pasal apa kita tak beramal? Pasal kita tak tahu. Dia tahu tak boleh pergi dah. Apabila tahu kita buat dah. Dapat kejayaan dah. Nak buat lagi. Mula-mula tu semaya pun belajar kokek. Bomeh semaya ni masa tak boleh tinggal dah. Kalau tinggal masa gatal gemiok. Masa panas pedih. Tinggal semaya ni masa takut pada Allah SWT. Tu nak berjerak jadi lagu tu. Ni dak ni. Tak semaya masa tak ada panas pedih pun. Mana kata darah iman tak masuk lagi dalam diri kita. Pas tak masuk nak balas mana ni masuk? Belajar. Ngaji. Tu dah. Lah ni alhamdulillah. Peminat ayah mak pun dengan cara cepat. Kemarin ni ada satu telefon. Nak marilah nak berziarah ayah mak. Mana? Duk di Kuala Nuh. Balik apa ni nak sebut tak kena weh. Kau wang tu. Dah. Pakak nak mari. Kata marilah tapi moh jamak pun dia kata duduk dengan mak Allah pun duduk uzur. Nak mari berziarah mak Allah uzur. Kak nak mari. Lama dia nak mari. Muju alhamdulillah. Lepas tu duduk dengan kata kumpulan panggil pihak apa ni kira hati kedak tak tahulah deh. Duk belajar kumpulan Al-Quran, duk mengaji Quran. Tu utama sekali kena belajar Quran. Mengaji Quran. Dengan keberkatan Quran itulah Tuhan nak buka hidayah. Itu dah. Buka hidayah pada kita. Kau cerah, kau kuat buat amal. Siapa dia duduk dengan Al-Quran, itulah orang itu akan kau menambah kau cerah, dapat berkeberkatan daripada Al-Quran. Kita boleh mengaji ilmu tambah lagi kau cerah. Terima kasihlah kepada peminat kita. Mari nak berziarah ayah mak apa kau tu kau ni. Tuju website sana itu Silaturahim. Ini penting dalam Islam. Lepas tu nak jadi keluarga santosa sana itu. Begitulah. Yang keempat. Dapat menahan daripada maksiat. Di samping berkeluarga itu salah satu ibadat kepada Allah. Menikah kahwin ni satu ibadat weh. Tu dah. Bukan menikah turut nafsu. Tu dah. Kena niat molek tu. Nikah kahwin satu ibadat. Kepada Allah SWT. Ia juga dapat menahankan seorang daripada terjatuh di dalam kesalahan. Terutama dosa-dosa melalui penglihatan ataupun pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan.
Hak ni bimeh. Dan kita duk papak sokmo apa kau tu kau ni cuek mari tu dah. Dia ke arum kan mah. Nafsu tak molek sana tu. Takut jatuh dalam musyak. Sebab tu perkahwinan laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada hukum dalam agama kita orang perempuan menikah sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Dan gitu. Syarat rukun nikah saat itu ialah laki-laki perempuan. Ni rukun nikah. Tidak. Lebih pada tu tak boleh menikah kahwin. Ada baru ni timur. Timur juga jeli mari. Nikah. Jatah sama jatah. Nikah. Lepas tu peracur kelik. Lalu tu saya menghormati sekalian. Islam buat tak ada pelik pun. Tak ada pelik supaya selain daripada Islam. Yang rekoh lagi. Tidak. Hak kita tak ada kena rekoh dah. Tuhan telah hatu siap-siap belakang dah. Iaitu cara-cara nak beri keluarga santosa saat itu utama sekali kita menyahutkan perintah Allah SWT iaitu berkahwin. Nikah kahwin. Kalau tidak ada kuasa, siapa masa, siapa punya cukup dekat dah mampu-mampu sini, orang panggil kata, ada kebolehan cukup dekat. Itu dah. Sombai panggil. Ada cukup dekat, mesti kena kahwin. Tidak. Kalau tak boleh kahwin, suruh puasa. Supaya apa? Nak peranakkan nafsu-nafsu. Tidak. Turut perintah Allah saat itu ialah boleh menyahutkan bibat apa perintah Allah SWT. Terutama dalam hal berhubungan dengan kehidupan suami isteri. Boleh menunaikan tanggungjawab sebagai seorang ayah dan ibu. Dan dapat mendidikkan anak. Itu dia. Dapat menunaikan tanggungjawab yang selaku salah satu ibadat. Maka di sana akan lahirlah keharmonian panggil dan kesentusaan keluarga serta mendapat keredaan Allah SWT. Dan lagi pula mana sana yang keempat ni. Yang keempat dapat menahankan daripada musyak. Takut jatuh di dalam kesalahan. Terutama dosa-dosa melalui penglihatan ataupun pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Dari itu sedang mengajar mati sekalian. Tidak. Ibu bapa bertanggungjawab memberi kasih sayang dan cinta mesra kepada anak. Supaya mereka dibesarkan dengan keadaan yang baik. Kerana ketenangan, kasih sayang, cinta mesra itu sebagai asas bagi kesuburan anak-anak. Sama ada dalam aspek kejiwaan dan juga kemasyarakatan dan sebaliknya. Jika anak-anak tidak mendapat perkara tersebut, ia akan dibesarkan secara peceng yang panggil. Dan akhirnya, ia akan membawa masalah kepada masyarakatnya sendiri. Oleh itu, marilah kita sama-sama membina sebuah keluarga yang harmoni, aman sentosa, tenang dan berkasih mesra. Semoga dapat melahirkan generasi yang baik dan berguna kepada agama dan masyarakat Islam, insya-Allah. Lepas pada tu kita nak cuik sikit berkenaan dengan apa ni? Anak-anak misali. Apabila kita nak kahwin dah, nak ayat kata keluarga ni yang penting. Asasnya, asas kemajuan semua ialah keluarga. Dalam keluarga, kalau keluarga
cukup lekat dengan ilmu agama dan ilmu dunia. Dunia pun kena mengaji. Akhirat pun kena belajar, kena buat, kena beramal. Kerana apa? Kerana dunia ni tempat tanam akhirat. Lalu tu kita kena mengaji, kena belajar agama untuk nak buat amal dan buat kewajipan kita hak Tuhan suruh semaya puasa hari tu rukun Islam 5 perkara wis sempurna. Tiap-tiap keluarga jagalah, asuhlah anak-anak kita. We duduk di dalam keadaan dalam suasana tu dengan agama. Asuh di dalam keluarga lagi dah. Kelimuh-kelimuh nak pakan di dalam keluarga dan nak ucap, nak utaha penama saat itu ataupun nak menatah apa. Nak menatah. Kita tengok nampak tak berkarit, suka mainnya. Dia sebenarnya kita menatah dia menjadi manfaat, menjadi ibadat nak Allah mana menatah. Menatah Allah Akbar. Kalau bagi kata Allah Akbar. Pas budak-budak pun dia ada tengah hari-hari, dia lekat juga. Itu dia. Lalu tu kita kena asuh setiap kelakuan. Supaya anak kita, cucu kita lekat. Seperti mana mari mesaleh sokmo, saleh sudah kucuk tangan, cucu-cucu mari. Kalau ada lagu ni bahasa senih hati. Tu dah. Mari mari hantar lauk petai-petai cucu gilir sokmo 2-3 beradik tu duduk dalam rumah tu. Cuk nu duduk jauh sikit. Mari bersaleh sokmo. Hok balik nu pun mari bersaleh juga. Sokmo. Dah ambil mengaji buat klik mari kurung di rumah. Bersaleh tak lagi sebut sokmo. Pergi cucu-cucu pergi bersaleh kucuk bersiap tu. Baru kita nak beri makan, beri gapo. Beri makan pula bismillah tak lagi tu kena berhidup sama. Baca. Bismillahirrahmanirrahim nak makan sana tu. Makan tangan kanan nah. Tu dah. Pas makan habis nah. Jangan mubazir nah. Makan jangan tumpah nah. Ni cara asuh-asuh dalam hari-hari. Dia bergerak masuk. Gerak masuk. Tidak. Nak baiki keluarga bahagia, tak ada payah, tak ada mudah, kita kena asuh bisnis tiap-tiap masa. Nak masuk pada rumah Abu Saleh, ajar. Abu Saleh tak lagi. Tak lagi. Baca. Assalamualaikum. Abu Saleh ni. Tok duduk dalam tu. Tok dia jawab. Tok jawab baik. Tok jawab Waalaikumsalam. Tidak. Dalam main-main ni, dalam buah sana itu kita kena ajar bubuh semua. Allahu Akbar budak ni. Pakai perkata-perkata yang mulia supaya nak beri berkat. Semua tu kena, orang panggil kata, kena pakai hipung. Kira semua jadi ibadat sana, hipung ke hipung mari. Sikit sebanyak, kabar-kabar penuh. Kalau dalam karung, penuh karung. Kalau dalam ting, penuh ting. Jangan menjadi ting saja. Tidak. Jadi terguna kepada agama dan masyarakat. Dan jadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat. Supaya boleh tengok kata, ni dia. Orang yang berdapat diri dengan Allah SWT ni nampak senyum manis. Senang. Lepas tu dapat dengar daripada peminat-peminat Yahmat sana itu. Rasa senang hati weh. Tu hak nak. Senang lain tak jadi lagi. Apabila senang hati, senang habis. Ambil daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau hati dia susah habis. Berdiri bulu rambut. Panah gelegak pala-pala. Semua tu duk oyak tu Yahmat biasa jadi belakang. Lepas tu semua kata tu pun duk mengatik diri dah. Tapi maklumlah. Dia amalan ni dia nak bergerak.
Nak bergerak masuk dalam tubuh badan kita ni kena pakai masa weh, bukan sehari dua. Tu pun duk galik-galik lagi. Masuk dah pun duk galik-galik lagi. Habis tu demo setengah-setengah lari masuk dalam gua tu. Hidup tapa dalam gua tu. Nak lepas pada penyakit ni. Tapi bukan begitu. Duk dalam ni tapi kita kena usaha. Lawan dengan nafsu. Misal kata khoyali mari hari ni wasa nak pergi situ. Dia nak sedak semata. Pak kita kena lawan dengan nafsu tu. Kalau tak pergi boleh kedak. Kalau tak pergi tempat lagu tu boleh kedak. Tempat tak sepatut kita nak pergi itulah. Dia kena soal jawab dengan diri sendiri semua. Tak kena orang lain mari lari. Kita orang ada ilmu dah, ada akal, ada otak, ada pengalaman. Tu ilmu belaka lah tu. Ilmu contoh teladan cu tengok. Seperti mana demo hidup main ikut saya ni jadi rock 8 tak rock 8. Ada dah. Sebenarnya Islam tak ada rock 8. Kalau turut hukum sungguh tak main plek-plek. Tak ada penyakit. Penyakit ada timbul tu penyakit luar daripada Islam belaka tu. Lepas kita duk tiru demo. Lalu itulah penyakit yang mana-mana saat itu duk di kita beramal. Sabit tu nak makan, minum. Islam ajar belaka dah. Suruh baca doa dulu nak makan, nak minum. Tu dah. Lepas tu cari benda-benda yang halal makan. Ni bismillahirrahmanirrahim makan benda tak halal. Lepas nak jadi apa? Tu dah. Hak ni kita kena amat-amati. Boleh buat, apa kan tak boleh buat. Tu dah. Lalu tu sedang merahmati sekalian. Marilah kita sama-sama mempelajari, mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala jalan turut ukur syarak. Ni hari ni, hari mana ni orang panggil saling bulan, saling ketika, saling pria. Banyak demo nak menikah kahwin. Tidak. Kita kena tahu dasar-dasar bagi Islam kata, menikah kahwin ni Tuhan suruh menikah. Nabi sokong suruh menikah. Tapi menikah dengan cara apa ni? Mengikut hukum-hukum, iaitu utama sekali dapat menyahutkan perintah Allah SWT. Mana satu hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, wahai pemuda-pemuda, siapa yang kalangan kamu mampu, maka adalah ia berkahwin. Dan siapa yang tidak lepas pada tu, yang keduanya, keluarga dapat melahirkan ketenangan jiwa. Yang ketiga, apa dia yang ketiga? Yang ketiga berkasih sayang, bermah mesra. Tidak. Kita dah duduk molek, duduk senang molek pakak. Pakak kerja, pakak makan, pakak beramal. Siapa pergi pakak berdoa. Semaya Jumaat di rumah. Ajar Quran. Ada setengah-setengah tu, ayah dan bonda mengajar Quran anak. Lepas tu mengajar cara-cara hukum, hakam hukum pekoh ni. Cara halal haram. Kena royak, we tahu. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Lepas tu yang kepatnya menahankan daripada maksiat. Tak suruh jatuh di dalam maksiat. Lalu itulah ibu bapa yang bertanggungjawab memberi kasih sayang. Memberi kasih sayang dan cinta mesra kepada anak-anak supaya mereka dibesarkan dengan keadaan yang baik. Biar anak kita ni boleh tengok contoh teladan kita. Yang baik. Dia kau kenyok lagi. Pak kita kena didik weh. Didik bawa atas bibik anak cucu cicit cocok tu pergi tempat-tempat orang mengajar. Pergi tempat orang mengaji agama. Tempat mengajar dan tempat apa ni? Tempat hok molek-molek untuk nak menambahkan pengalaman. Supaya nak pecahkan fikiran yang baik. Timbul kasih sayang. Cinta mesra itu sebagai asas bagi kesuburan anak-anak. Sama ada dalam aspek kejiwaan.
Jiwa molek dan juga kemusyarakatan pun molek dan sebaliknya. Jika anak-anak tidak mendapat perkara yang tersebut, ia akan dibesar dengan secara pecing yang panggil. Secara lok calo. Akhirnya ia akan membawa masalah kepada masyarakatnya sendiri. Lagu tu sudah mengajar mati sekalian. Lepas tu masa kita ni tak ada berapa minit lagi dah dengan waktu subuh. Gok anak-anak cucu cicit cocok bangun. Bangun. Lepas tu terima kasihlah daripada ayah mak pun tu dia nak tanya soal jawab. Berjumpa dengan saudara kita lama. Iaitu Ustaz Zik Zik bin Abdullah. Ayah dia Tok Imeh. Asal anak Tok Imeh Gok Kapur. Di Meserak ni lah Gok Kapur Natham ni. Lah ni dia jadi ustaz di kata Panjang tu. Tu dah. Lepas tu jumpa mai dulu ni dia tanya dak chair dah. Lama tinggal. Tanya siapa ni kata saya ni mak jambu. Kata mak jambu selalu. Lepas tu jumpa seorang makan dia kata di rumah ni buka lah speaker masjid selalu dah dia kata. Di Gok Kapur ni. Duk buka lah speaker sebelum pada nak semaya subuh tu. Dia buka speaker. Ada orang buka speaker. Ayah mak geduk mengepek. Di kawasan Natham tu. Masjid Gok Kapur. Dan masjid lain-lain di mereka tu juga. Dan surah-surah balasah. Pakak buka. Masya Allah, Alhamdulillah. Ni satu kerniaan daripada Allah SWT. Untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama saat itu di pagi-pagi ni. Lepas tu masuk ada dalam 2-3 minit lagi ni dalam 2-3-4 minit lagi. Kenapa hari ni ialah waktu subuhnya pukul 4:47 minit hari ni. Kau kurang seminit. Kemarin 48. Hari ni 47. Lalu tu masa kita berkat sangat dah dengan waktu subuh. Marilah kita sama-sama berzikir dan boleh semaya lagi sunat tahajud ni. Nak baca Yasin, berzikir. Kita kena berapak dengan Allah SWT. Barulah Tuhan kasih. Apabila Tuhan kasih, kita kasih kepada Allah. Allah kasih kepada kita. Dan segala-gala kita minta gapo pun, Tuhan selalu bagi kepada kita. Lepas pada ni ialah ada seminit 2 lagi. Hari ni 47 dah. Ni 45 dah. Ada 2 minit lagi. Ayah mak pun nak serah kepada Cadar Sarawak Azhar. Tanah maksud waktu subuh di pagi ni. Kita berhak buat sementara.
Berlakulah. Kita boleh mari puruh fikir dan pakak-pakak beramal mengikut perintah Allah SWT dan Rasul. Lepas pada tu hari ni kita mari kenal sikit kepada berkenaan dengan tawakal kepada Allah SWT. Banyak ke demo saat itu tahu kata tawakal, pas kita mari pakak-pakak mengaji, pakak belajar cara hal tawakal tu belah mana yang sebenarnya. Di antaranya perkara yang mulia tawakal kepada Allah SWT. Di antara perkara yang mulia daripada perkara-perkara yang menyelamatkan ialah tawakal, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dengan makna hakikat sungguh al-Islam ialah menyerah diri kepada Allah. Agama yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bernasib baik dah. Kita masuk duduk dalam golongan al-Islam. Mana kata kita menyerah diri kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mencintainya, redha terhadap ketentuan. Ketentuannya, memperbaiki niat-niat dan kebatinan dengan serta mengikhlaskan diri terhadap secara lahir dan batin. Dalam luar ikhlas kedua-dua. Zahir dan batin. Adapun bertawakal kepada Allah Ta'ala itu, maka ia sebenarnya merupakan tingkat yang amat mulia sekali, yang telah dicapai oleh orang-orang ahli yakin. Dan hasil daripada usaha keyakinan itu sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Fatawakkal 'ala Allah" dalam surah Al-Imran ayat 159. Artinya maka berserahlah kepada Allah. Dan firman lagi, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin" dalam surah Al-Imran juga ayat 159. Artinya sesungguhnya Tuhan cinta kepada orang-orang yang menyerah diri. Cinta mana kata Tuhan kasih. Tuhan kasih kepada orang yang menyerah diri saat itu. Tak lain tak bukan berkenaan dengan cara serah diri dengan dalil-dalil ayat suci Al-Quran Al-Karim. Dan lagi pula Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun" dalam surah Al-Imran juga ayat 160. Artinya dan hanya kepada Allah semata-mata hendaklah orang-orang yang beriman itu berserah dirinya kepada Allah SWT. Dan firman lagi dengan dalil-dalilnya, buku tawakal ni kita nak cerak berkenaan dengan kita ambil perhatian di dalam makna-makna dan tujuan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga 1, 2, 3, yang keempat pula dah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya dan berserahlah kamu kepada Allah kiranya kamu benar-benar orang yang beriman. Dan satu ayat suci Al-Quran ni lagi, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dalam surah An-Nisa ayat 81. Artinya dan berserahlah kepada Allah dan cukuplah Allah menjadi pelindung. Sudah mengajar rahmati sekalian, dalam surah An-Nisa ayat 81. Semua saat itu ayat-ayat tu nak beri tugas saya kepada cara bertawakal kepada Allah SWT. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni satu hadis. Walau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa tarawhu bitanan.
Artinya, kiranya kamu boleh bertawakal, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Dia akan memberi kamu rezeki. Sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung-burung yang kerap pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali di waktu petang sentiasa kenyang dan bawa bekal kepada anak-anak. Di dalam asar tersebut, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, memadailah Allah saja menjadi sebaik-baik pelindung dari segala bahaya. Kita serah pada Allah SWT. Aki wa tawakkal Allah. Ayat tersebut di atas pernah dibacakan oleh Nabi Ibrahim AS ketika ia dilontarkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Ia tersebut pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum mukminin ketika disampaikan kepada mereka berita ini, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Ialah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, sesungguhnya orang-orang tentera musuh telah berkumpul untuk memerangi kamu. Sebab itu takutlah mereka, tetapi mereka bertambah keimanan dan mereka berkata, memadailah Tuhan saja menjadi pelindung yang sebaik-baiknya. Berkata setengah para salaf salih rahimahullah, man radiya billahi wakila wajada ila kulli khairin sabila. Artinya, bagi siapa menerima Allah sebagai pelindung, nescaya kepada jalan kebajikan ia terdorong. Pokok-pokok tawakal ialah teguhnya hati dengan meyakini bahawa semua perkara terserah di tangan Allah dan dalam genggamnya tiada suatu mudarat ataupun munafaat, tiada pemberi dan penahan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hendaklah hati itu merasa aman dan bertenang kepada janji-janji Allah dan jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ia tiada merasa gentar dan bergonyeh ketika dan bergonyeh mana, iaitu ketika ditimpakan kesusahan ataupun kecelakaan, dan sehingga ia tiada merasa takut dan bimbang. Malah segala urusan dan hal ahwalnya yang penting ataupun yang tidak penting, semuanya dikembali dan diserahkan hanya kepada Allah semata-mata. Kalaupun ada yang bergantungkan kepada manusia, maka ia demikian itu hanya pada lahirnya saja, tidak menyentuh batinnya. Dan hal itu akan berlaku sesuai dengan petunjuk perintah Tuhan sebagaimana yang ditentukan oleh syariat. Sudah mengajar mati sekalian, tawakal bukan menyerah buta tuli. Panggil tawakal menyerah saat itu dengan syarat-syaratnya. Syarat orang yang bertawakal itu syarat orang bertawakal itu tak lain tak bukan, tidak mesti sapa dari sebab-sebab keduniaan. Bahkan ada kalanya bersangkut paut dengan sebab-sebab yang
disertai dengan tawakal. Akan tetapi berlakunya mestilah bergantung sepenuh-penuh kepada Allah SWT, bukan kepada sebab-sebab yang lain. Tanda-tanda kebenaran orang yang bertawakal itu hendaklah ia tidak merasai yakin sepenuhnya kepada sebab-sebab keduniaan itu, ataupun merasa tenang. Apabila sebab-sebab itu ada, demikianlah pula ia tidak gentar ataupun gonyeh apabila sebab-sebab itu tidak ada ataupun terganala. Ada kalanya seorang itu sapa daripada sebab-sebab keduniaan, akan tetapi ia tidak sampai pula dikatakan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Selama ia tetap bergantung kepada sebab-sebab itu dan menadah tangan kepada orang ramai, mengharapkan belah kasih mereka. Kemudian bahasanya sebab-sebab keduniaan itu terbagi dua bagi. Belah mana keduniaan terbagi kepada dua bagi? Satunya sebab keagamaan, yang kedua sebab keduniaan. Adapun sebab-sebab keagamaan, umpamanya ilmu-ilmu yang berguna, amalan soleh yang wajib dikerjakan. Setiap Muslim harus menunaikan semua pekerjaan itu dan mengamankannya, serta menyerahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada amalan itu sendiri. Dulu kecek Maidah, tak berapa hari baru ni kita berkecek dah cara-cara saat itu. Allah Subhanahu Wa Taala kata, jangan duk harap-harap kepada apa-apa sekala. Mung kena berdoa, kena minta dengan aku. Seperti mana kita buat dah satu perkara, selalu kita berdoa, mudah-mudahan Tuhan terimakan amalan-amalan kita. Ni tawakal yang kena ni. Kita kena buat. Lepas tu serah pada Allah SWT. Jangan duk harap di atas benda-benda kita buat sana tu. Kok mana pula dah ya mak, di pagi-pagi ni tak ada belik dah royak tu. Kita je buat amal kesudahan Allah SWT. Tuhan nak bagi pahala, tak saya bagi pahala, serah pada Allah SWT. Tu dah. Jangan duk harap-harap kau ni. Seperti mana kita harap duit dalam kocek kita. Sebenarnya kita berdoa, ya Allah, minta duit ni, dalam kocek kita, dalam kita sana itu, mintalah Allah capukkan di atas jalan kebajikan. Duit sana itu boleh belanja di atas kebajikan. Kita tak tahu lagi nak belanja ke mana. Boleh jadi nak pergi jalan Muksiak, boleh jadi. Boleh jadi nak pergi jalan Serga, boleh jadi jalan Molek. Semua tu kena berdoa dengan Allah SWT. Ni nak wayak tawakal, mengikut orang yang beriman dan mengikut perintah Allah SWT dan Rasul. Begini upacara. Sebab-sebab keagamaan umpamanya ilmu-ilmu yang berguna, amalan soleh yang wajib dikerjakan. Setiap Muslim harus menunaikan semua pekerjaan itu dan mengamankannya, serta menyerahkan perkara itu kepada Allah SWT, bukan kepada amalan itu sendiri. Hak ni kata ni dalam ni sikit. Adapun sebab-sebab keduniaan, seperti pekerjaan perindustrian dan seumpama daripada sebab-sebab yang menimbulkan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Sebab serupa itu tidak harus ditinggalkan oleh manusia, kerana ia sangat perlu untuk kehidupannya dan tidak boleh diabaikan begitu saja, kecuali jika orang itu lemah, tidak berdaya untuk berusaha ataupun bergerak untuk mencari rezeki, ataupun jika ia memang digulungkan dari hamba-hamba Allah, ahli ilmu, makrifah dan ahli yakin. Walau bagaimanapun tidaklah harus
seorang itu meninggalkan sebab-sebab mencari rezeki untuk hidup. Melainkan jika ia tidak bertenaga dan lemah. Kita orang yang sihat sana itu kena cari rezeki. Melainkan orang lemah duduk selepak nak cari kat mana. Orang uzur, orang apa tu. Ataupun ia tergolong orang yang dikhususkan untuk suatu tugas yang tertentu. Adalah haram hukumnya jika seorang itu duduk menganggur ataupun enggan bekerja. Padahal ia boleh bekerja. Tidak. Adalah haram hukumnya jika seorang itu duduk mengangguk. Tuhab haram. Duduk mengangguk. Tubuh sehat, apa semua sehat. Duduk tak siap kerja. Tidak. Jika seorang itu duduk mengangguk ataupun enggan bekerja, padahal ia boleh kerja dan memerlukan kepada mata pencarian. Kemudian ia membiarkan dirinya. Dia boleh buat kerja, boleh cari, dia pandai, ada ilmu, ada pandai, tak siap buat kerja. Tahu cokoh, duk bika tangguh. Sebenarnya, ialah kemudian ia membiarkan dirinya, anak isterinya, kaum keluarganya, tersia-sia meminta orang. Selalu duduk minta dan menu makan, tak siap buat kerja. Dan mengharapkan sesuatu yang ada di tangan orang. Duk harap-harap nak makan orang semata. Kecek mudah-mudah lagu tu. Kerja mudah malah. Tak boleh buat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ay yudayya man ya'un. Artinya cukuplah dosa yang dipikul oleh seorang itu apabila ia mensia-siakan orang-orang yang ditanggungjawab. Cinta kerana Allah. Adapun cinta kerana Allah itu merupakan semulia-mulia tingkat dan setinggi-tingginya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina amanu ashaddu hubban lillah." Dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Artinya, orang yang beriman itu sangat mencintai kepada Tuhan. Orang yang beriman itu sangat mencintai kepada Allah SWT. Firman Allah SWT lagi, "Fasawfa ya'tillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Surah Maidah ayat 54. Artinya, nanti Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintainya mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayyakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma." Artinya, tiga perkara apabila berada pada diri seseorang, nescaya ia akan merasakan kemanisan iman, iaitu hendaklah Allah dan Rasulnya lebih cintai dari yang selainnya. Tiga perkara. Sebentar lagi, ahibbullah halima yaghzukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni bihubbillah. Artinya, cintailah Allah lantaran nikmat-nikmat yang telah dikurniakannya kepada kamu, dan cintailah aku kerana cinta kepada Allah SWT. Artinya, cinta kepada Allah Ta'ala iaitu apabila hati seorang hamba
merasa cenderung kepada Allah Subhanahu Taala, merasa adanya perhubungan rapat dengannya, dengan Allah Subhanahu Taala, dan bertuhan hanya kepadanya sebagai hadarat yang maha suci, maha tinggi. Diiringi dengan kemocok kemaha agungnya, kemaha sucinya, dengan penuh hormat dan takut padanya, kepada Allah SWT. Tiada dicampuri suatu litase penyerupaan dengan yang lain, ataupun disertai suatu waham kebagaimanaan. Maha tinggi Allah daripada segala lintasan dan waham tersebut setinggi-tingginya. Kami ingatkan tentang perkara ini di sini kerana setengah-setengah orang ramai yang tiada mempunyai pandangan batin, apabila mendengar suatu mengenai hal ehwal ahli kecintaan Allah, orang-orang soleh yang sangat rapat hubungannya dengan Allah Subhanahu Taala, dan perilaku mereka dalam mencintai Allah kerap ke hati dan faham mereka ditekan oleh perasaan waswah dan waham yang berbahaya dan membinasakan. Mereka tiada mengerti bahawa orang yang benar-benar menyimpan cinta kepada Allah Ta'ala, nescaya kecintaan itu akan menariknya untuk mengutamakan Allah Ta'ala dari selainnya, serta membimbingkan untuk berusaha sepenuh-penuh tenaga di dalam perjalanannya dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Taala dan memperoleh keredaannya. Di samping itu, ia akan terus sungguh-sungguh mengerjakan ketaatan, membantingkan tulis untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu Taala sekadar kemampuannya, seraya membelakangi segala sesuatu yang mungkin melalaikannya dari memperingat kepada Allah SWT ataupun berbakti kepadanya. Jadi mana kata kita ni semata-mata kepada Allah SWT. Kita buat dengan taat dan kasih sayang. Tidak harapkan kepada yang lain melainkan Allah SWT. Kita buat amalan pun kena berdoa dengan Allah SWT. Mudah-mudahan terimakan amalan kita. Kita buat kebajikan, kita kena berdoa dengan Allah SWT. Ya Allah, terimalah sedekahku. Ya Allah, terimalah semayaku. Ya Allah, terimalah puasaku. Ya Allah, terimalah harta bendaku yang halal untuk sedekah, untuk buat kebajikan. Buat kerana Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah lah kami serah, dan kepada Allah lah tepat kembali semua segala-galanya. Lalu itu sedang mengajar mati sekiranya. Kita mari ambil faham berkenaan dengan apa ni? Cara-cara serah diri, tawakal kepada Allah SWT. Jangan serah buta tulis. Kena ada isbat. Dan kena ada doa. Reda terhadap Allah SWT. Di antara tanda-tanda besar yang menunjukkan cinta seorang kepada Allah Ta'ala ialah menurut jinjak lakah turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balah mana, iaitu artinya di antara kamu ada orang yang sukakan dunia dan ada pula yang sukakan akhirat. Firman lagi, wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Artinya, dan siapa-siapa yang inginkan akhirat serta ditujukan usahanya ke jurusan itu sedang ia seorang yang beriman, maka usaha orang itu akan
diberi balasan yang baik. Siapa yang ingin akan akhirat serta ditujukan usahanya ke jurusan itu, sedangkan ia seorang yang beriman, maka usaha orang itu akan diberi balasan yang baik. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya sesungguhnya setiap amalan itu disertai niat, dan sesungguhnya setiap-tiap orang yang diberikan balasan menurut niatnya. Dan sebentar lagi, sedang mengajar mati sekalian, innama yab'asun nasu ala niyyatihim. Setiap manusia dibangkitkan di hari kiamat menurut niat masing-masing. Sebenarnya lagi man ghaza wa lam yanwi illa iqala falahu ma nawa. Artinya siapa yang berjual sedang niat hanya untuk mendapat pengikat unta, maka balasannya menurut apa yang diniatnya. Dan sebentar lagi sedang mengajar mati sekalian, niyatul mu'min khairun min amalih. Artinya niat seorang mukmin lebih baik daripada amalannya. Sebabnya ialah kerana niat itu adalah amalan hati. Sedangkan hati pula adalah anggota yang paling mulia di tubuh manusia. Lantaran itulah maka amalan hati itu lebih baik dari amalan anggota. Sebab yang lain ialah niat saja. Di dalam hati sudah menghasilkan manfaat, manakala perbuatan anggota tanpa niat tidak mendatangkan manfaat apapun. Di dalam sebuah hadis tersebut, man hamma bihasanatin walam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Artinya orang bagi siapa yang bercita-cita untuk membuat suatu kebajikan tetapi terhalang untuk melaksanakannya, maka Allah akan mencatatkan baginya suatu kebajikan yang sempurna. Ni, niat di dalam hati dah, Allah akan membagikan dah, maka Allah akan mencatatkan baginya suatu kebajikan yang sempurna. Kita niat nak buat baik, tak ada nak buat lagi dah. Kerana niat ni satu ibadat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap pekerjaan hari itu dah sudah di atas niat. Sesungguhnya setiap amalan itu disertai niat. Dan sesungguhnya setiap orang diberikan balasan menurut niatnya. Tidak. Niat nak buat kebajikan dapat balasan yang baik daripada Allah SWT ialah dapat kebajikan yang sempurna. Sebenarnya kita sentiasa menyimpan niat baik di hati serta ikhlaskan niat itu kepada Allah SWT. Jangan membuat suatu ketaatannya melainkan anda sertakan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT serta untuk patuh kepadanya dan memperoleh keredaannya, kemudian mengharapkan pula pahala di akhirat sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah SWT sebagai balasan dan kurnia darinya. Apabila anda mengerjakan suatu perkara yang mubah, mana kata, yang harus itu, sekalipun seperti makan, minum dan tidur,
maka hendaklah anda sertakan niat untuk memelihara tenaga supaya kuat beramal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengukuhkan takwa dan ketaatan kepadanya. Dengan diiringi niat serupa itu, anda boleh mencatumkan amalan mubah, amalan harusan itu dengan amalan taat, iaitu wajib. Maka anda akan memperolehkan pahalanya pula, kerana perbuatan anda telah diikat dengan hukum niat. Orang yang melalaikan untuk memperbaiki niatnya sentiasa hidup di dalam kerugian. Sebab itu kita sepenuhkan niat kita. Nak buat apa dengan niat dia? Niat kerana Allah Subhanahu Taala. Ni hari ni rezeki kita boleh ada mau bayar. Kalau kita duk makan teh, makan kopi, dia mau niat molek, bayaran niat kerana Allah SWT. Itu dia. Akan dapat balasnya mengikut niatnya. Niat kerana Allah, Allah lah membagi kebaikan dan melepaskan daripada dosa-dosanya. Itu dia. Dan mensepenuhkan niat kita. Lalu tu, hendaklah kita menyimpankan niat-niat yang baik, yang soleh terhadap semua amalan anda. Sama ada yang wajib maupun yang mubah. Nescaya anda memperolehkan bagi setiap amalan itu pahala. Pahala yang penuh dari kenyataan Allah SWT. Jika anda merasa tiada berkuasa ataupun tidak mampu membuat suatu ketaatan ataupun kebaktian. Kita niat molek dah sana itu nak buat. Lepas tu ada melengah tak boleh buat. Tu dah. Anda meniatkan untuk mengamalkannya di dalam hati. Dan anda terus bercita-cita untuk melaksanakan niat itu apabila berkuasa dan mampu kelak. Kita boleh ada kuasa, kita boleh buat. Ataupun kita tak boleh buat. Dan mampu kelak. Itu hendaklah diamalkan dengan maksud yang benar. Keazaman yang kuat serta niat yang lurus. Umpamanya anda berkata di hati, jika aku berdaya, insya-Allah aku akan melaksanakannya. Dengan itu saja anda akan mendapat pahala. Sepadan dengan pahala orang-orang yang melakukannya. Kita niat saat itu. Kalau aku boleh duit ni, niat nak buat bajikan, nak sedekah jariah. Kita tak ada buat lagi pahala niat tu siapa dah. Tuhan telah catat dah. Suruh malaikat catat pahala-pahala orang yang niat molek, niat baik, niatkan Allah SWT. Tak ada buat lagi. Lepas tu apabila buat pula dah, kau menambah kasih lagi. Saat ni kita niat molek dah, tapi ada kemalangan. Tidak. Kalau tak ada kalau kita ada peluang kita nak pergi lah. Mesti dah. Orang sakit tu. Niat tu dapat pahala dah. Kerana niat dengan bulat hati. Dengan kasih. Saya kasih mesra. Tidak. Sebab itu Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu disertai niat. Buat gapo sudah atas niat. Niat kenapa? Kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah semata-mata. Niat dengan ikhlas. Kalau kita tak mampu nak buat, akan dapat balasan yang baik dah daripada Allah. Kalau kita buat, kau berlipat ganda lagi pahala-pahalanya dan sekata diampunkan dosa-dosanya. Sudah mengajar mati sekalian. Lepas tu, hak ni kita ambil perhatian yang penuh-penuh. Dan pahala yang penuh daripada kenyataan Allah SWT. Jika anda merasa tiada berkuasa ataupun tidak mampu membuat suatu,
ketaatannya ataupun kebaktiannya, maka hendaklah anda meniatkan untuk mengamankannya di dalam hati, dan ada terus bercita-cita untuk melaksanakan niat itu apabila berkuasa dan mampu. Dia dah. Semua saat itu, dengan itu saja anda akan mendapat pahala sepadan dengan pahala orang yang melakukan. Mana kata pahala tu tak ada kurang sikit abuk. Seperti mana kita niat nak buat muka tu, pas tak jadi buat. Tapi pahala ni seperti kata kita pergi buat dengan sepadannya pahala-pahala dengan perbuatan kita yang kita niat sana. Ada suatu cerita, seorang daripada kaum Bani Israel melalui setupuk pasir, seumpama busuk kecil apa panggil. Dan orang ramai pada ketika itu sedang kebuluran kerana tidak cukup makanan. Maka berkata orang itu pada dirinya sendiri, alangkah baiknya jika busuk itu menjadi makanan, dan aku pula yang mempunyainya, nescaya aku akan bahagikannya kepada orang-orang yang kebulut itu. Maka Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi umatnya dengan firman-Nya, kulli fulani qad qabilallahu sadaqatak wa syakara laka husnul niyyatik. Artinya, katakan kepada si fulan itu, Allah telah pun menerima sedekahnya serta berterima kasih kepadanya atas niatnya yang baik itu. Tidak. Lalu itu sedang mengajar hormati sekalian, dan banyak lagi lah cara-cara sana itu berkenaan dengan tawakal, dengan niat, dengan apa sana itu banyak dengan dalil-dalil. Bukan main tu habis kemudahan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah perumucan mana-mana, tak ada dah. Melainkan perumucan Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat nak buat baik tu catat tulis dah, tapi niat dengan ikhlas sungguh. Niat nak sungguh. Misal kata kita ni kita tak ada kemampuan apa. Kita niat kata kalau kita ada sana kita nak tolong dah demo ni. Habis-habis jatuh. Niat saja tu dapat sebagaimana supaya kita buat dah pahalanya. Allahu Akbar. Lepas tu semaya 5 waktu seperti juga. Allah membagikan balasan pahala nanti seperti yang diperdukan oleh Allah. Yang pertama sekali itu semaya 50 waktu. Acu kira. Semaya kita tu tiap-tiap hari. Pahalanya sama dengan semaya 50 waktu yang diperdukan awal-awal mula-mula oleh Allah SWT pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu habis-habis hebat. Marilah kita pakai usaha palingkan daripada tempat duk buat sia-sia sana itu, kita buat menjadi manfaat. Kita kecek hal ehwal agama semua jadi ibadat. Insya-Allah. Ayah mak pun masa kita berkat sangat dengan waktu pagi dengan pukul pagi, selagi nak dengar berita daripada ibu kota Bangkok pula pada ni ayah mak pun nak jawab kepada demo duk komen mari pagi-pagi ni daripada Zubaidah Haji Ibrahim salam ayah mak fang tesiang poduru prien pai mak siang mai prien
ขอให้อายมะสุขภาพแข็งแรงจากเพื่อนเก่านราธิวาสอ๋อ อัลฮัมดุลิลละห์จากเพื่อนเก่านราธิวาสเคยเรียนด้วยกันที่สถาบันราชภัฏยะลาฟังทุกเช้าจำเสียงได้โอ้terima kasih lah pada Zubaidah deh ada kita tu apa khabar lo ni weh alhamdulillah ada gapo telur-telur apa ni sumbungkan deh ada gapo fikiran molek-molek telur show mari pada Ahmad kita boleh pakat-pakat ukar masalah deh daripada kamu kata